So macam mana guys malam tadi? Okay lah Apple event malam tadi? Korang bangun tak tengok ni? Oh ya, aku live tu. Come on lah weh. Aku live sampai kena suspended tau. Kena suspended, kena ban. Tak ada kena ban. Aku punya live tu kena suspend. Sebab apa lah? Sebab copyright. Apple copyright. Kau tak boleh live Apple ni event tu melainkan kalau kau buka video tak ada audio. Dia macam reaction aku lah. Aku sembang kosong kat situ. Dia macam tengok muka kau je. Tengok kau buat apa benda kan. Dah tak ada suara. So menangkan kita dah je lepas apa ni event pelancaran yang bulan September ni yang terbesar iaitu Apple. Dan Apple membariskan iPhone 14, kita ada AirPods Pro, lepas tu kita ada satu lagi Apple Watch. Aku tengok ramai tempting dekat Apple Watch dan ramai juga tak puas hati dekat Apple Watch. Kenapa kan tu tak apa? Mungkin ada dari segi harga kita gitu. sembang pasal iPhone. Dia semua tahu dah kan. Kita cerita sikit lah. Kita tahu siri iPhone kali ni dia ada iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro dan last kali 14 Pro Max. Yes. So Afiq, apa kau rasa pasal iPhone 14 kali ni? Kau tanya aku lah. Selalu kau kan aku tanya kau balik kan. Okay, so overall sebagai pengguna Android tegar aku ni, sebagai pengguna Android, pure Android kan, so memang agak tempting lah untuk line up Apple 14 kali ni. Cuma aku tak macam tempting pada model 14 biasa. Aku tempting dekat 14 Pro. Yes, betul. Oh, kau pro guy lah. Pro guy. Sebab Pro lah. kau dapat macam lagi nice kan. Kau ada 48 megapiksel. Lepas tu kau ada apa ni, dia punya Ada pulau ada pulau Dynamic Ada Island. pulau. Dynamic Island yang Dynamic Island. So sebab aku nampak kat situ Apple macam manfaatkan benda tu tau. Yes. Walaupun dekat Android dah lama, tapi kita nampak kat Android tu biasa je. Tapi Apple dia manfaatkan benda tu. Dia guna dengan efficient. Yes. So aku suka benda tu. Kau? Aku lah, kita cakap pasal yang 14 tu. 14 ni adalah benda yang paling disappointing lah yang hadir dekat Apple event tu. Kan cerita kat aku apa beza 14 dengan 13? A15. Tapi yang beza kat sini, dia punya bilangan core ada 5 instead of 4. Bilangan core dia lagi tinggi sebelum 13. Bukan dekat model Pro Apple A15 sama ke benda tu? Pro yang mana? 13 Pro? 13 Pro. Tahun lepas iPhone 13 dengan 13 Pro berbeza tau dia punya bilangan core dekat dia punya Bionic A15 tu. Yang So aku dia tahu pakai, okey jap, yang aku tahu perbezaan tu dekat iPad mini dengan iPhone 13 Pro. Yes, 13 Pro. 13 Pro dengan 13 berbeza lah bilangan core. Oh, okey. So kali ni untuk 14 dia pakai bilangan core yang sama seperti 13 Pro tu. Oh, so maksud dia kau dapat model Pro lah, 13 Pro lah sebenarnya. Ya, dari segi chipset lah. Chipset, lepas tu dia punya kamera dia tambah baik sikit kan. Sikit Apple Dia lebih fokus dekat yang selfie lah. Selfie. Ada autofocus. Tapi Android dah ada lama dah. Finally kan Apple letak autofocus. Lama ni fixed focus selfie. Finally lah. Lain? Selebihnya tak ada apa Mat. Aku jujur kan, kalau kau nak beli iPhone yang orang kata base variant lah kan, macam 14 mesti sebaik kau beli 13. 13 sekarang ni jual dengan harga RM3,199. Variant 128. Uish. Kau save RM1,000 kat situ. Oh betul. Tapi bagi aku, untuk harga 3,199 kau dapat iPhone 13. Okey lah. Lepas tu dia pun dah bagi dulu 13 Pro dia bagi biru kan. And then dia bagi lah kat 14 dia bagi biru juga. So bagi aku 14 Plus ni dia lebih pada orang yang nak pakai iPhone yang baru. Dia nak 13 Pro tapi dia nak murah sikit. Dia macam budget 13 Pro lah. Cuma bagi aku dia agak membazir ke lah kalau kau nak beli 14. Sebab 120Hz tak ada. Tak ada ya. Telefoto tak ada. Telefoto tak ada. So lebih baik ambil 13 Pro. Cuma Dan aku nampak kat sini Apple dia macam nak push orang suruh beli Pro. Yes. Sebab kalau kita tengok 14 kan kita dah guna nama bukan nama baru. 14 Plus tu dah lama lah. Dia dah pernah guna dari 7, 8 kan. Dan aku rasa ini macam batu loncatan lah untuk Apple nak membezakan dia punya series 14 yang biasa dengan Pro. Sebab tu dia guna nama 14 Plus. Dan dia guna Pro Max kan. Sebab dari chip pun dia dah nampak beza. Dan nama pun dia bagi nama beza. So orang tahu kau pakai apa, Plus version. Kau pakai Max version, kau maksudnya Pro kan. Sebab kalau je iPhone 14 Max tu dah macam tak ada Pro je kan. Yes.
Tapi itulah, aku rasa 14 ni tak menarik lah. 14 Pro tu yang tu yang Hasan, habis terracun. kau terracun betul lah ni. Terracun Mat. Aku tutup tak boleh tengok lama kan. Silat hari aku auto beli kan. Tapi tu lah, 14 Pro ni macam kau cakap ni, satu dari mid island dia, aku memang suka lah Apple gunakan dia dengan efisien kan. Boleh buka music lah, boleh guna app, buka apps kat situ kan. Macam very nice lah. Kalau Android kan ada notch, nak buat apa? Buat hiasan saja lah untuk tak kamera kan. Ataupun sekarang ni kamera Android nak pergi ke under display kan. Itu lambat lagi lah nak kata fully manufacturer dengan betul kan. Tapi tu lah, aku suka lah Apple ni salah satu benda yang orang kata disadvantage, diorang gunakan dia sebagai sebuah benda yang Sebagai baru, advantage tu dia advantage lah kan. Very good big brain Apple. Orang business Business. Macam mana dengan dia punya sensor terbaru tu, 48 megapixel? Yes, itu aku hype. Itu benda aku rasa tu antara main highlight lah selain pulau dia tu. Sebab satu 48 megapixel tu dia ada, sekarang dia ada ultra wide, normal one time, two times dengan jadi aku tak boleh 3 times. 3 times telefoto kan? So dia guna 2 times tu digital lah, zoom digital disebabkan 48 megapixel kan, megapixel tinggi, betul, lagi kualiti yang tinggi, sensor besar, cantik lah. Digital zoom pun tak nampak macam original main kamera. Cuma tu lah, aku hope untuk mungkin few years from now Apple launch periscope lah 5 times ni kan. Baru cukup. Periscope ultra wide 1, 2, 3, 5. Susah kan Syah? Kau macam agak susah lah untuk periscope kan. Sebab bila kita tengok 14 Pro, okay, dia tukar main camera dia, lepas tu dia tukar dia punya dia improve sikit dia punya ultra wide, and then dia biarkan telefoto yang sama. Sebab aku rasa itu memang strategi dia lah. Dia memang okay, aku simpan telefoto ni untuk 15 series punya kan. Yes. Dan aku expect 48 megapixel ni dia akan guna lama kot. Yes, maybe 2-3 series punya. Very old lah. Sebab dia akan ubah-ubah sikit kat telefoto. Tapi seberang sini lah, aku tak perasan diorang tak buat push capability untuk record 8K dekat iPhone ni. Sebab 48 megapixel dah boleh record 8K tau. Mungkin sebab aku rasa 8K sekarang ni pun tak perlu kot untuk shoot 8K ni. Mungkin tak ada keperluan lagi. Sebab 4K pun masih lagi tak meluas orang gunakan. Betul? So 8K ni memanglah kan, kita tahu 8K punya resolution, tapi yelah dia hanya 8K yang dijanakan dengan sensor yang kecil. Kecuali lah kalau pakai cine camera kan. Mungkin dia fikir berapa kerat je yang guna 8K kan. Mungkin dia okay, hold dulu lah, kita improvekan je 4K sedia ada sebelum kita bagi 8K. Dengan file nanti bila record, ya Allah, gedabak itu dalam tu kan. Itu rasa 128GB tu memang berkicap lah nak ni kan, nak simpan semua nanti. Lepas tu aku nampak satu lagi untuk siri model iPhone 14 ni, dia macam lebih kepada safety. Ada crash detection. Yes, crash detection. Lepas tu detection. Ada macam-macam untuk safety emergency lagi lah. SOS. Yes, untuk emergency kan. SOS tu. So macam mana? Benda tu akan masuk Malaysia ke benda ni? Sebab kita tahu, aku pengguna Pixel dah ada lama tahu benda tu. Yes, tapi betul. bila aku nak turn on, sorry, your country not supported. So macam mana masuk Malaysia tak benda tu? Untuk crash tu kan, okay, aku tahu memang Pixel dah ada, tapi aku rasa tak semua negara ada kan. Betul. Dan untuk emergency SOS yang satelit tu pun setakat ni dia akan US dengan Canada saja, bermula November. Itu pun dia bagi 2 tahun je free servis tu. Oh, benda tu berbayar? Ya, kita bukan bayar, kira aku tak tahu macam mana, tapi kira kita main dengan satelit kan. Satelit ni bukan Apple punya kan. Kita guna negara punya. Sebab kalau kat China Mate 50 pun dah start. Tapi mungkin sebab orang dah tak sembang Mate series ni kan. Sebab Mate 50 dah buat dah, dia guna satelit China tu. Dan iPhone pun dia dah start guna. Bagi aku dia okay, cuma bila nak guna untuk Malaysia kan. Sebab Malaysia ada satelit apa? Astro. Kita ada juga Miasat semua kan. Ada. Satelit kita bukan untuk TV je kan. ada semua negara ada. Tapi tu lah, bila bermain dengan satelit ni banyak-banyak kerja lagi kot. Aku rasa maybe lambat lagi. Apple Store pun lambat lagi, apa lagi satelit punya ni. Orang kata don't get your hope high lah. Jangan tak Yes. harapan tinggi lah. Kalau ada, tak ada tak apa lah. Dan kita masih lagi tak tahu kapasiti bateri apa yang Apple muatkan pada iPhone 14 ya. Apple tu lah bila dia buat kot. macam mana? Aku rasa dia orang nak upgrade. Upgrade lagi tinggi. Dia mesti akan upgrade-nya. Upgrade every day upgrade. Dan lagi aku rasa ni lebih tahan lebih lama lah.
Dan charging pun kita tahu berapa watt. Oh, dia tak mention kan? Untuk charging Untuk charging aku rasa dia masih lagi kekalkan 27 watt ke macam mana? Aku rasa macam tu lah. Dan apa yang mengecewakan, tak pakai Type-C lagi kan. Itulah, tapi itulah betul. Type-C tak mungkin sebab masa yang macam Amsyar cakap sebelum ni, dia dekat tengah-tengah. Takkan tiba-tiba rombak balik, rombak production, dah buat mass production. Betul. Takkan nak okay kita cancel Type-C dah leceh pula. Aku rasa kemungkinan memang next year punya model akan Type-C. Next Memang year. nampak sangat dah. Dari segi rumours pun rasa high likely yang kata. Yelah, sebab bila kita tengok 14 Pro Max dia dah macam evolution yang terakhir lah untuk iPhone yang design macam ni. Ya, Kita betul. tahu dia start daripada 12 and then 13 Pro and then 14 Pro ini lah final version So evolution kira dia. ini adalah majestic creation daripada Apple untuk siri 12 12 yang final version lah Final bagi version. aku. Dan aku rasa memang maybe 15 Pro tu betul-betul dia rombak yang baru lah. Yes. Aku rasa kalau korang nak hype lah kan, aku rasa baik korang hypekan dengan 15 punya series. 15 punya Rasa series. akan ada banyak lagi innovation yang baru. Ataupun diorang ambil apa yang baru daripada Android kan. So overall macam mana? Korang puas hati ke tak dengan siri iPhone 14 kali ni? Aku puas hati dengan Pro sebab Pro nampak menarik. Actually kalau aku dapat kan, memang aku guna lah. Memang saya siapa tak nak guna Apple lah. Betul tak cameraman? Dia ada usah iPhone ni. Dah pergi ke? Kalau aku walaupun aku tak tengok event tu kan, tapi pagi-pagi tu aku tengok, aku sebenarnya tak sangka tau yang Dynamic Island tu. Sebab kita pun tak pernah terfikir yang Apple nak buat benda yang lain daripada orang lain kan. Betul? Sebab kalau kita tengok Apple memang dia selalu lambat lah bila dia bagi satu feature ataupun new tech kan. Tapi walaupun bila dia lambat, dia cuba improve apa yang orang lain tak buat. Yes. Bukan orang lain tu dia tak boleh buat. Cuma dia tak fikir aku boleh buat macam ni sebenarnya kan. So Apple buat benda tu. Contohnya yang Dynamic Island, kau boleh interact dengan benda-benda tu. And kalau kita tengok, kita terlupa pasal AOD kat 14 Pro. Always on display Mat. Always on display. Bila tengok always on display phone for Android, dia main dengan jam, notification. Tapi dekat 14 Pro series, dia bagi terus wallpaper tu, kau boleh nampak tapi betul-betul dim, betul-betul gelap sikit. Yang aku dapat tahu untuk skrin iPhone 14 Pro kali ni, dia betul akan gunakan bila AOD on. Dia akan gunakan refresh rate yang paling rendah. LTPO main teknologi. LTPO. Lagi apa lagi? Pada skrin dia tak ada penambahbaikan lagi. Aku rasa itulah dia punya brightness. Brightness sekarang berapa dia peak punya brightness dia? 1600 kan aku dengar. 1600. Untuk 14 Pro dia sebenarnya dia guna peak brightness HDR 1600 dan kalau outdoor 2000. Dia lagi tinggi daripada S22 Ultra yang 1008 dah silap aku. Dia punya peak. Yes, sebelum 14 Pro memang S22 Ultra yang pegang untuk outdoor. So bila outdoor kau pun tahu kan Zee, outdoor ni bila kau betul-betul duduk bawah cahaya matahari baru kau dapat benda So tu dia kan. akan detect benda tu macam terlalu cerah, dia akan terangkan sampai Dia akan 2000. terangkan, yes. Tapi even kalau 1600 pun, let's say aku tak perasan, aku turn on kan semua, baru bangun tidur buta mata Gula Mat. Aku tak boleh kata apa dulu. nampak apa benda tak nampak, memang nampak Nampak terbuka. Third dimensi. Terang tu. So macam untuk 14 series pun dia HDR peak brightness dia 1200. So bagi aku 1200 tu okey lah. okey lah kan tu. Cuma disebabkan Apple mencabar Samsung dari segi peak brightness, aku nak tengok apa yang S22 Ultra akan bagi dari segi skrin. Sebab skrin iPhone kali ni aku boleh kata almost on par dengan S22 Ultra. Tapi still aku prefer Samsung ya. Samsung ni Samsung kan? Okay. Tapi bagi aku memang kalau dari segi display, yes Samsung lah. Aku suka Samsung punya, dia punya brightness, warna dia lagi nice berbanding iPhone. Yalah dia barang dia kan. Barang dia. Yalah, dekat dalam Barang dunia ni ada dua je screen maker ni, iaitu LG dan Samsung. Yes. So kalau tak guna Samsung, diorang akan guna LG. Kalau tak guna LG, diorang akan guna Samsung. Dua ni je Mat. Dua ni je. Dalam tu juga pada iPhone 14 kita ada tengok ada feature-feature yang ditambah baik. Dia punya cinematic kan, ada tambah baik sikit kan. Lepas tu dah ada tambah lagi action. Apa nama dia? Action cam ke action cam? Action cam lain Mat. Action cam Action GoPro tu aku korang tak ambil pasang. tahu sangat. Macam aku ambil macam tengok. Oh. Dia Tapi macam bisa jadi. dia macam menggabungkan EIS dengan OS supaya video tu lebih stable. Dia panggil action mode. Action mode. Action Yes. mode, ya. Itu dia
nak kata gimbal bukan gimbal, tapi dia maybe setaraf. Sebab kalau kita tengok tadi kita tengok video pakai harness semua, terbang macam tu kan. Tapi aku perasan yelah mungkin itu video untuk sebagai marketing lah untuk tapi bila aku tengok ada dekat dia punya video tu dah ada wobble sikit. Sebab dia dah gabung dua tu, mungkin pergerakan tu melampau. So aku rasa crop tu pun besar. Besar tu. Tapi video stable gila. Kalau kau lari pun aku nak test lah. Kalau kita dapat, kita tengok dia punya action mode tu macam mana kan. Alright, so sekarang ni kita akan bincangkan dari segi harga. Okay, harga termurah pada iPhone 14 ni adalah RM5,299. Okay, harga Malaysia. Masya Allah. Dan harga yang termahal iaitu dengan storage 1TB RM7,249. Oh my god. Macam mana ni? Harga motor kan. Macam mana Wai ni? suku kau apa ke? RM7,500. Kau dah dapat Y-Suku. Phone lagi mahal daripada motor naik iPhone je lah kot. Naik iPhone lah Mat. So dia punya harga ni sebenarnya ada peningkatan kan daripada model sebelum ni? Ada. Untuk Malaysia, yes. Untuk Malaysia, yes. So macam mana ni korang? Macam mana ni orang luar nak beli ni? Patut ke ni RM5,300? Aku nak kata kan, aku dulu tak suggest lah orang nak beli pakai loan kan. Ni kalau harga macam ni, mungkin lah kalau korang rasa iPhone tu essential, pakailah loan Mat. Apa boleh buat harga dah macam ni kan. Atomic. Tu lah, ikutkan dia ada dua cara lah. Sama ada kau nak guna Atomic ataupun ansuran daripada kedai-kedai biasa macam Seheng apa semua. Satu lagi cara guna telco lah. Mungkin orang kata apa benda guna telco, guna telco kan. Tapi ikutkan kalau kau tak nak ikat kontrak bayar bulan-bulan, yelah 300 lebih. Macam aku dulu memang pakai dari telco. Ikutkan kau boleh bayar habis terus. Tapi kau akan bayar murah. So aku rasa macam yang 256GB 14 Pro dan 57 kan. Aku expect maybe kat telco dalam 52, 53 yang tu kot. So kalau korang ada cash 52, beli dengan telco kan. So kiranya korang setujulah ni dengan harga yang diletakkan dengan apa penawaran yang Apple bagi pada line up 14 Pro ni? Nak kata setuju tak agak, tapi kita faham kan, every year iPhone ni makin lama makin mahal. Memang orang punya strategi macam tu kan. So apa orang tak mau cakap, dalam kotak dah makin kurang. Betul tak makin kurang. So ada apa-apa lagi dengan iPhone 14 ni sebelum kita bergerak ke next lagi device ni? Aku rasa tak ada apa dah kot. Sebab yes, iPhone 14 ni menarik lah apa yang ditawarkan kat Pro. Tapi selebihnya ni macam tak ada apa sangat. Macam tahun lepas aku suka 13 Pro dengan 13 Pro ada cinematic mode 120Hz. Ya, dia memang ada benda-benda baru kan. Kira orang kata Pro version untuk 14 ni dia lebih pada dia nak finalize je lah apa yang dah tak cukup kan. Dia bagi kasih habis je lah semua habis untuk 14. So kat sini apa yang aku boleh cakap kat sini, so akan yang lebih hype nanti iPhone 15 lah. Ya, aku expect benda tu lah. 15 is gonna be something else lah. Sebab aku rasa maybe lepas ni mungkin korang akan dengar rumor-rumor telefoto pula kot. Sebab aku takut iPhone 15 ni kan boleh buat satu Wiser ni semua ke iPhone lah.